Adakah Auda ingin mengetahui cara untuk memahami orang lain? Atau Auda mahu mengelak daripada dimanipulasi? Jika ya, The 48 Laws of Power mungkin adalah buku yang Auda cari selama ini. Karya popular nukilan Robert Greene ini mengemukakan 48 undang-undang kuasa yang dapat digunakan untuk mempelajari tindak tanduk manusia dan dunia di sekeliling kita. Hari ini, kita akan membincangkan mengenai Law 19, Know who you're dealing with, do not offend the wrong people, iaitu kenali siapa yang Auda hadapi, berhati-hati untuk tidak menyinggung individu yang salah. Dalam law ini, Greene menegaskan bahawa apabila kita semakin meningkat dalam hierarki kuasa, kita perlu mahir dalam membezakan antara musuh dan mangsa. Jika kita mampu melakukannya, maka mudah bagi kita untuk mencapai kejayaan yang kita inginkan. Namun, jika sebaliknya, kita akan menjalani kehidupan yang gelap dan gagal. Oleh itu, berikut adalah 5 jenis individu yang paling bahaya menurut Greene. Yang pertama, the arrogant and proud man, si sombong dan bangga. Orang jenis begini mempunyai ego yang sangat tinggi dan ini membuatkannya seorang yang sangat berbahaya. Auda hanya menyinggung egonya dan dia akan bereaksi secara berlebihan dan akan membalas dendam terhadap Auda, meskipun perkara yang Auda lakukan hanyalah remeh-temeh. Jika Auda menghadapi orang yang terlebih sensitif dan terlalu bangga seperti ini, lari. Auda tidak akan dapat mengubah fikiran orang sedemikian. Kedua, the hopelessly insecure man, si individu yang tidak berkeyakinan diri. Jenis orang seperti ini adalah kurang agresif tetapi lebih sukar untuk dikesan. Mereka mempunyai ego yang rapuh dan lemah keyakinan diri. Apabila mereka terasa bahawa mereka telah ditipu atau disakiti, mereka akan menyerang Auda secara sedikit demi sedikit tetapi berterusan. Jika Auda rasa Auda telah menyakiti orang seperti ini, sila hilangkan diri Auda daripada hidup mereka secepat mungkin. Jika tidak, Auda akan dihantui oleh mereka selama-lamanya. Seterusnya, ketiga, Mr. Suspicion, Encik Curiga. Encik Curiga adalah seorang yang selalu melihat keburukan orang lain dan bertanggapan bahawa semua orang mahu menyakitinya. Sungguh pun begitu, jenis individu seperti ini adalah mudah untuk diperdaya. Auda boleh mempergunakan mereka untuk menjatuhkan musuh Auda dengan membuatnya merasa curiga terhadap musuh Auda. Namun, jika mereka mula mencurigai Auda, maka berhati-hatilah. Yang keempat pula adalah the serpent with a long memory, iaitu si ular yang pengingat. Jika individu ini menyadari bahawa dirinya telah diperdaya, mereka tidak akan menunjukkan kemarahan mereka secara langsung. Mereka akan membuat perancangan dan menunggu dengan sabar. Apabila masa yang sesuai telah tiba, mereka tidak akan teragak-agak untuk membalas dendam menggunakan cara yang licik. Sangat berhati-hatilah dengan sang ular ini. Jika Auda telah melukai orang sebegini, hapuskan mereka dengan serta-merta. Yang terakhir, the plain, unassuming and often unintelligent man, si kurang cerdik yang tidak tahu apa-apa. Auda mungkin tertarik untuk mengambil kesempatan ke atas jenis individu begini, namun pada hakikatnya Auda akan menghadapi kesulitan dalam memperdaya mereka. Auda akan membuang masa, tenaga dan wang dalam usaha untuk menipu mereka. Oleh itu, apabila berhadapan dengan sesiapa pun, Auda perlu menguji mereka terlebih dahulu. Jika mereka nampak seperti seorang yang lurus bendul, maka ketahuilah bahawa Auda sedang berhadapan dengan orang jenis ini. Continue at your own risk. Kelebihan law ini adalah ianya membuatkan kita sedar dan memahami akan perilaku individu yang berbeza dan ini akan melindungi kita daripada diperdaya dan dipermainkan oleh orang lain. Law ini juga membuat kita lebih berhati-hati dan bertindak secara bijak apabila berurusan dengan sesetengah individu. Namun, law ini sangat berbahaya kerana ianya bersifat manipulatif dan mudah disalahgunakan. Ianya juga tidak selaras dengan ajaran agama Islam di mana kita diajar untuk sentiasa berbuat baik dengan orang lain secara ikhlas, bukannya untuk mengambil kesempatan terhadap mereka demi kepentingan diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan, law ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian sebagai langkah berjaga-jaga, tetapi sebagai seorang Muslim, janganlah kita menyalahgunakannya untuk memanipulasi orang lain sehingga melampaui batasan agama.
Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.